Janganlah seorang lelaki marah kepada isterinya sekiranya ada suatu akhlak dan perangainya yang dia tidak suka, kerana sesungguhnya kalau ada yang dia tak suka, ada akhlak dan perangai lain yang dia suka, insya-Allah. Jadi fikirkan yang itu. Pastilah ada kebaikan pasangan kita. Kelemahan itu kita terima, sebagaimana kelemahan dan kekurangan kita, kita minta pasangan kita juga terima kita. Selain daripada tidak marah, perkara yang boleh membawa kepada bahagia dan juga sakinah adalah ilmu. Maka ilmu, tadi saya sebut, pergi kuliah maghrib ke, kuliah subuh ke, ataupun mesti ada aktiviti yang berkaitan dengan ilmu. Suami perlu sentiasa update ilmunya berkaitan dengan hubungan dan komunikasi. Di saat pada hari ini tidak ada komunikasi langsung, maknanya secara langsung, semuanya secara tidak langsung melalui WhatsApp, grup, media sosial dan juga seumpamanya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, ini membimbangkan. Dengan anak-anak pun begitu juga. Satu keluarga ada grup WhatsApp, tak bercakap, tetapi dalam grup WhatsApp, Masya Allah, meriah, tuan-tuan sekalian. Ini dunia zaman apa ni, tuan-tuan dan puan sekalian? Ajak makan pun dalam grup WhatsApp, jom makan. Waktu makan, tengok handphone masing-masing. Tinggalkan sekejap. Kadang-kadang perlu untuk kita tidak berinteraksi dengan internet supaya berinteraksi dengan manusia. Tanya, bersembang, bercakap, itu penting dalam keluarga. Jadi semua ini boleh kita tahu. Komunikasi berkesan, kepimpinan dalam keluarga, pendidikan anak-anak yang suasananya berbeza dengan zaman kita kecil, tuan-tuan sekalian. Kita kecil kena marah, okey tuan-tuan sekalian, kira okey lah. Zaman sekarang kena marah, dia buat apa tuan-tuan sekalian? Dia akan ukut, dia akan buat tindakan yang pelik, tuan-tuan dan puan sekalian. Sampai peringkat ada yang ingin membunuh diri, terjun bangunan, sebagaimana berita pada minggu lepas kerana ditegur oleh ibu bapa dan keluarga. Dulu tak pernah dengar, tuan-tuan sekalian, cepat koyak. Mana ada koyak-koyak hati zaman kita, tuan-tuan sekalian? Zaman sekarang ada. Ingat tisu je yang koyak. Hati budak-budak sekarang koyak, tuan-tuan sekalian. Maknanya teruklah zaman sekarang ni nak dibandingkan zaman sekarang. Cuma itulah zaman mereka. Teruk lagi kalau sekiranya kita tidak memahami zaman ini. Mesti ada sesuatu yang perlu untuk kita lakukan. Bacalah buku, bacalah perbincangan orang-orang yang berilmu tentang bagaimana mengurus anak-anak dan seumpamanya. Bahkan majlis ilmu adalah majlis yang Nabi SAW utamakan dan pilih berbanding dengan majlis yang membaca Al-Quran dan berdoa kepada Allah. Anas meriwayatkan satu hadis bahawa satu hari Nabi SAW keluar daripada rumah ataupun bilik isterinya, kharaja min ba'di hujarih fadakhala al-masjidah. Lalu Nabi masuk ke masjid. Ini juga bagus. Maknanya Nabi keluar daripada rumah pergi ke masjid. Kalau boleh kita lakukan ini bagus. Maknanya yang penting masjid jangan ditinggalkan. Nak ngetih silakan, nak medang juga silakan, nak ngopi pun silakan. Tetapi mestilah agenda harian kita juga masjid dan juga rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Anas kata, Nabi dapati di dalam masjid itu ada dua halaqah. Fa'idha bihi halqatain. Ada dua halaqah. Halaqah yang pertama, kumpulan yang pertama, mereka yang ada di dalam itu yaqra'unal Qur'an wa yad'una Allah. Membaca Al-Quran dan berdoa kepada Allah. Ammal ukhra, dan satu lagi halaqah, yata'allamuna wa yu'allimun. Mereka belajar dan ada yang mengajar. Maknanya apa? Majlis ilmu. Kemudian Nabi pun bersabda, kata Anas, amma haula'il ladina yaqra'una al-Qur'an wa yad'una Allah, in syaa'a a'tahum wa in syaa'a mana'ahum. Adapun orang-orang yang membaca Al-Quran, merujuk kepada halaqah yang pertama, adapun
mereka yang membaca Al-Quran dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau Allah kehendaki, Allah akan bagi. Maknanya mereka berdoa, kalau Allah makbulkan, dapatlah apa yang mereka minta. Wa in syaa mana'ahum, dan kalau Allah kehendaki, Allah akan halang, maknanya tidak dimakbulkan. Baik. Wa amma haula'i alladhina yata'allamuna wa yu'allimun, adapun orang-orang yang belajar dan yang mengajar, ini merujuk kepada halaqah yang kedua. Kemudian Nabi bersabda, innama bu'ithtu mu'allima, sesungguhnya aku dibangkitkan adalah sebagai seorang guru ataupun sebagai seorang pendidik. Kemudian Anas berkata, fajalasa ma'ahum, kemudian Nabi SAW duduk bersama dengan kumpulan ini. Maknanya Nabi join kumpulan yang ada orang belajar dan ada yang mengajar. Walaupun satu lagi kumpulan tidak kurang fadilatnya, membaca Al-Quran dan berdoa kepada Allah Ta'ala. Ini menunjukkan majlis ilmu lebih afdal daripada ibadah walaupun membaca Al-Quran. Ini tentang majlis ilmu. Yang ketiga dan yang terakhir, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, adalah kita ini ingin untuk menambah amal supaya pada hari akhirat nanti ia akan menjadi, panggil apa, bekalan yang paling berharga buat kita. Maka jadikan keluarga kita bahagia kerana amal soleh. Jadikan keluarga kita sakinah juga kerana amal soleh. Sesungguhnya amal soleh inilah yang akan menjadi peneman kita seawal kita meninggal dunia, ditinggalkan oleh ahli keluarga waktu kita di dalam kubur. Nabi kata dalam sebuah hadis, yatba'ul mayyit thalath, mengikut jenazah orang yang meninggal dunia itu 3 perkara: ahluhu wa maluhu wa amaluhu, ahli keluarganya, amalannya, dan ahli keluarganya, hartanya dan amalannya. Fayarji'u ithnan wa yabqa wahidun, 2 daripadanya akan balik semula ke rumah, 1 akan kekal bersama dengan si mati tadi. Yarji'u ahluhu wa maluhu, akan balik ahli keluarganya, akan balik hartanya, wa yabqa amaluhu, dan akan kekal bersamanya amalannya. Sebab itu tuan-tuan dan puan sekalian, ingat, keluarga kita, kehidupan kita, ini semua ujian daripada Allah Ta'ala untuk melihat sama ada kita betul-betul menjaga dan memastikan mereka menjadi ahli syurga ataupun sebaliknya. Sehingga Nabi ajar kita supaya berdoa kepada Allah Ta'ala tentang fitnah kehidupan itu sendiri. Kehidupan kita cari rezeki, kehidupan kita berkeluarga, kehidupan kita mencari nafkah. Ini Nabi ajar kita supaya minta lindung dengan Allah daripada fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Hadis di dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'idz billah min arba'in." Apabila salah seorang daripada kalian ketika dalam tasyahud, tasyahud di sini tasyahud akhir sebelum daripada bagi salam. Jadi amalkan doa ini tuan-tuan sekalian. Solat fardu boleh, solat sunat juga boleh, tasyahud akhir sebelum bagi salam. Nabi suruh kita mintalah lindung dengan Allah daripada 4 perkara. Yaqul, berkatalah ataupun berdoalah, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Iaitu kita minta lindung, Nabi kata, ya Allah, lindungilah aku daripada azab api neraka Jahannam, 1. Yang kedua, ya Allah, lindungilah aku daripada azab kubur, 2. Yang ketiga, Nabi kata, lindungilah aku daripada fitnah kehidupan dan kematian. Dan yang keempat, ya Allah, lindungilah aku daripada kejahatan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Saya baca sekali lagi, tuan-tuan ikut ya, insyaAllah. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam
wa min adzabil qabri wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min syarri fitnati al-masihid dajjal. Kita baca sama-sama semua. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Hadis sahih daripada Sahih Muslim. Amalkan tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan kita semua selamat daripada 4 perkara ini, khususnya fitnah kehidupan itu sendiri. Kita berkeluarga, Allah beri kita nikmat anak-anak, zuriat, cucu dan seumpamanya. Semoga kita semua mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Allahumma amin. Tadi pengusi kata buka, kalau ada soalan saya buka sekejap sekiranya ada. Kalau tak ada pun lebih afdal. Semua okey. Nampak tunduk dah tu. Okey, kalau tak ada, terima kasih pada pihak masjid, terima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya rasa cukup sekadar tu pada malam ini. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang daripada saya. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa amalan salihan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada